Alhamdulillah kita dapat menyambung pengajian kita insya-Allah pada pagi ini di dalam kitab Minhajul Abidin, Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, yang disebut sebagai kitab yang terakhir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang meninggal pada tahun 505 Hijrah, ya. Jadi sebelum ini kita sudah membicarakan bagaimana ilmu itu sebagai satu bentuk pendakian yang pertama, stesen yang pertama menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah mensyarahkan melalui syarahan Al-Ghazali bagaimana ilmu itu adalah lebih utama, bagaimana ilmu itu lebih utama daripada amal, walaupun ilmu dan amal adalah tujuan kewujudan ini, ya. Ilmu dan ibadah adalah tujuan kewujudan ini. Di antara ilmu dan ibadah mana yang lebih diutamakan? Kita sudah bicarakan ilmu itu lebih diutamakan kerana ilmu itu yang akan memandu ibadah, ya. Kemudian kita lalui juga kenapa ilmu itu lebih diutamakan daripada ibadah. Kita sudah masuk yang pertama, kita syarahkan pada minggu lepas bahawa dengan ilmu ini barulah ibadah itu jadi sahih. Ilmu syariat itu barulah ibadah itu sah dari sudut cukup rukunnya, cukup syaratnya, cukup kalau zakat itu cukup nisabnya, cukup kadarnya, dan itu semua memerlukan ilmu, yaitu ilmu syariat. Selain daripada itu, bukan sekadar ilmu yang syariat yang zahir, juga diperlukan ilmu yang dikatakan di sini ilmu mengenai ibadah batin, ibadah hati, dan supaya tidak riya, supaya sentiasa bertawakal, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan meletakkan Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang tertinggi dalam hati kita. Itu semua memerlukan ilmu. Jadi apabila Al-Ghazali menyebut kenapa ilmu itu didahului, ya, mendahului amal, yang pertama adalah supaya terhasil bagi kita suatu ibadah yang sahih, dan terhasil bagi kita satu keselamatan, maknanya selamat, kita selamat di akhirat. Itu maknanya ibadah yang sahih, ilmu syariat. Untuk selamat dia kena ada ibadah hati itu, ibadah hati. Dan di dalam mengenai ibadah hati itu kita tak habis lagi kita punya perbincangan. Kita akan masuk terus, boleh tengok muka surat 22, ya, boleh muka surat 22 kitab Minhajul Abidin, terjemahan Syekh Abdul Ghani Jabal Maraki, ya, boleh tengok terjemahan itu. Jadi pada sebelum ini kita sudah menceritakan ataupun membacakan bagaimana Al-Ghazali menyatakan ilmu tazkiyah, iaitu ilmu hati ini adalah sebagai satu bentuk cahaya hidayah, dan itulah ilmu yang akan menjadikan seseorang itu jelas di dalam perjalanannya, dan tidak terkeliru di antara baik dan buruk. Walaupun di luar nampak baik tetapi boleh jadi buruk, kan? Dan di sini kita masih lagi di dalam syarahan-syarahan beliau di dalam menghurai mengenai ibadah batin itu, ya, ibadah batin itu. Jadi kita tengok, kita sudah sampai di dalam perenggan yang kedua. Kalau kita lihat dia punya terjemahan itu, qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tidakkah engkau takut wahai orang yang menunjukkan orang, maknanya orang yang riak,
Ya, bahawa engkau adalah orang yang telah mensia-siakan sesuatu daripada segala kewajipan ini. Bahkan bagi kebanyakan kewajipan. Dalam ni terjemahan dia lain ni. Kan dari sini disebut, kalau kita lihat matan dia yang asalnya, ama takhafu ayyuhal mustarsyid an takuna mudayyi'an li syai'in min hadhihi alwajibat bal li aktsariha. Kan, maknanya tidakkah engkau takut wahai orang yang, bukan menunjukkan orang ni tersilap ya, orang yang meminta panduan, sepatutnya ya, boleh tanda kat situ, sepatutnya adalah orang yang meminta panduan. Al-mustarsyid ini bukan menunjukkan orang, menunjukkan orang ni al-mursyid ya, tapi dia al-mustarsyid ini orang yang meminta panduan. Sebab kitab ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali untuk orang awam, orang yang meminta bagaimana jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, lalu disyarahkan satu persatu secara ringkas. Jadi di sini banyak di dalam ini adalah satu bentuk teguran ataupun seolah-olah dialog di antara Al-Ghazali rahimahullah dengan pembaca. Jadi beliau menyebut, tidakkah engkau takut wahai orang yang minta panduan bahawa engkau telah mensia-siakan kewajipan-kewajipan ini. Kewajipan apa? Kewajipan ibadah hati itu ya, yang dimasukkan itu kewajipan ibadah hati itu, sehingga kan ya, engkau menyibukkan dengan sembahyang sunat dan puasa sunat, tetapi maka engkau jadi orang yang tiada dapat sesuatu. Maknanya seolah-olah engkau ini banyak melakukan ibadah, tetapi apabila hatimu itu tidak terdidik, kerana hakikat ibadah ini dia menusuk, membina jiwa kita kan. Ibadah ini kalau kita buat secara zahir tanpa menghadirkan hati, dia hanyalah satu bentuk kesia-siaan ataupun satu bentuk perkara yang tidak membina kita kan. Arwahus salati al-khusyu', ruh solat adalah khusyuk. Solat itu rukun-rukunnya, rohnya khusyuk. Itu yang perlu kita capai. Tapi selagi tak capai itu bukan bermaksud tidak solat. Selagi tak capai itu, dia adalah proses untuk mencapai khusyuk dalam solat. Jadi bila kita sebut bahawa ibadah hati itu besar peranannya, bukanlah bermaksud selagi tidak khusyuk, selagi itu jangan solat. Tidak. Selagi tidak ikhlas, selagi itu jangan solat kerana pun takut riak dan semua. Tidak. Maksud kita adalah solat, ibadah, amalan-amalan dan ibadah-ibadah zahir perlu dibuat dan perlu diusahakan untuk menambahkan, membuahkan rasa khusyuk. Apa-apa benda pun, kita nak rasa cinta satu benda tu bukannya terus bercinta. Dia kena jalan dulu, lalui dulu. Dan orang yang suka mengajar ni bukannya tiba-tiba terus suka mengajar. Dan orang yang suka apa-apa hobi lah ya, suka berenang ke, berlari ke, naik kuda ke, dia mesti ada perasaan berat dulu, naik dulu, buat dulu, lama-lama baru rasa seronok. Dan demikianlah juga, selagi tak capai rasa keseronokan itu, maka selagi itu jiwanya belum terbina. Ya, itulah yang kita nak sebut di dalam kitab ataupun di dalam bab ibadah hati ini, supaya seseorang itu mencapai satu maqam yang lain, satu sudut yang lain, supaya ia tidak sia-sia. Dan ia tidak sia-sia. Lalu Al-Ghazali menyambung lagi, dan terkadang engkau adalah orang yang kekal di dalam maksiat. Okey? Dan juga maksiat-maksiat itu membawamu kepada api neraka. Maknanya boleh jadi keadaanmu ini keadaan orang yang kekal di dalam maksiat, dan maksiat itu membawa kepada api neraka. Dan juga boleh jadi kamu ini meninggalkan perkara-perkara yang harus dari sudut makanan dan minuman ya,
kamu mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, tetapi akhirnya kamu tidak jadi apa-apa. Kenapa tidak jadi apa-apa? Kerana tidak ada ibadah hati di situ, tidak ada keikhlasan di situ, tidak ada kehadiran menghadirkan rasa mahu taat, mahu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu kadang-kadang kita ini bagaimana antara cara nak counter ataupun nak melihat suatu amalan ibadah zahir ini boleh memberikan kita pelepasan di akhirat. Suatu hari ada seorang tanya kepada saya, kata, "Ustaz, bila kita berzikir banyak ni, kita nak buat apa, Ustaz?" Ya. Adakah kita berzikir banyak ni sebab kita nak tenangkan hati? Adakah kita berzikir banyak ni sebab kita nak memfokuskan diri dan seumpamanya? Maka saya menjawab, tujuan zikir itu adalah untuk berzikir, untuk ingat Tuhan. Jadi bila kamu nak menghabiskan kamu punya wirid, katakan dia ada wirid harian 1000 kali, maka duduk satu-satu tempat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Niat apa? Niat dia submission, serah, menghadap Tuhan. Itu niat dia. Bukan semata-mata nak otak boleh fokus, hati lebih tenang. Dan itu secondary, itu akan datang. Tapi niat utama dia adalah, wahai Tuhanku, aku datang menghadapmu, terimalah amalan ini. Zikir 1000 kali ke 10,000 ke, ikutlah masing-masing punya. Jadi itu ibadah hati. Yang zahirnya zikir itu, yang hati itu benar-benar menghadap, meletakkan tawajuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dan lebih kemudian kamu meninggalkan di sini, kamu kata kamu meninggalkan makanan dan minuman, kamu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kamu tidak ada apa-apa. Ya, tak dapat apa-apa pun. Dan yang lebih dahsyat daripada itu, maknanya daripada buat maksiat, daripada buat perkara-perkara yang tidak diharapkan Allah SWT di situ, adalah engkau jatuh di dalam keamanan cita-cita. Maknanya kamu ini berangan, sudah terlalu jauh mengharapkan dunia. Kat sini dia wa asyaddu min zalika kulli annaka takunu fi amril amal. Maknanya kamu seolah-olah berada di bawah genggaman cita-cita. Semua benda lihat apakah kesan duniawi, apakah keuntungan dunia yang boleh aku dapat. Itu lebih dahsyat, ya kan. Dan sedangkan cita-cita itu adalah maksiat semata. Maknanya hanya mengharapkan balasan dunia, semuanya melihat dunia saja, maka itu adalah maksiat. Kenapa maksiat? Kerana kita tidak melihat kerangka yang lebih besar. Apabila kita melihat dunia ini sebagai dunia, maka pandangan kita dengan pandangan orang kafir sama saja. Tetapi apabila datangnya wahyu, datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kita perjalanan insan, perjalanan manusia daripada alam roh sehinggalah ke alam akhirat, menuju ke syurga dan ke neraka, itulah yang menjadikan mukmin itu beriman dengan alam gaib. Kalaulah kita hanya melihat dunia ini sebagai tujuan kita, maka kita sudah jatuh ke lembah maksiat, kerana sudah meletakkan segala kehidupan kita di dalam angan-angan dunia. Dan engkau menyangka, iaitu maknanya amal cita-cita itu adalah niat kebaikan. Maka kamu menyangka bahawa mendapat dunia ini semata-mata suatu benda yang baik, dengan sebab kejahilanmu, kerana hanya engkau tidak boleh membezakan di antara yang baik dengan yang buruk. Dan kedua-duanya kita nampak lebih kurang. Orang ni mencari duit, aku pun cari duit. Orang ni jadi jutawan, aku pun jadi jutawan. Sedangkan orang yang jutawan ini tujuannya untuk bersedekah, orang yang jutawan tujuannya untuk berwakaf, tujuannya untuk sekian-sekian. Kita pula selain itu, kita pula hanya semata-mata mahu memenuhkan ataupun simpanan-simpanan kita. Jadi kat situlah
orang yang tidak diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melihat tidak ada beza. Tapi disitulah syaitan memainkan peranannya supaya menipu anak Adam, supaya terjebak di dalam angan-angan ataupun cita-cita dunia semata-mata itu. Dan demikian lagi, terkadang engkau berada di dalam gopoh dan marah. Maknanya, maka engkau menyangkanya merendah diri dan menghina diri dan bersungguh-sungguh minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan seolah-olah bila kita rasa terlalu jaza' ni, maknanya gelisah, ya. Bukan kopoh ni, sebenarnya dia rasa gelisah dan juga rasa marah. Kamu membayangkan, maknanya engkau menyangka bahawa perkara itu adalah seolah-olah satu bentuk ketundukan, merendah diri, menghina diri, seolah-olah kita merayu-rayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hakikatnya engkau ini di dalam riak semata-mata. Kamu nak tunjuk kat orang, kamu ini soleh, kamu ini sentiasa mengharapkan pertolongan Allah, kamu ini sentiasa merendah diri, kan? Kemudian, dan engkau menyangkanya sebagai pujian. Kat sini saya kena sentiasa samakan dengan terjemahan, sebab kadang terjemahan dia tak berapa tepat, ya. Engkau menyangkanya satu bentuk pujian kepada Allah, ya. Kat sini engkau menyangka sebagai pujian bagi Allah, ataupun engkau menyangkanya satu bentuk dakwah kepada manusia, kan? Dakwah, seruan manusia kepada kebajikan. Maka engkau mula menyangka beberapa maksiat ke atas Allah Ta'ala sebagai ketaatan, dan engkau menyangka pahala yang amat besar itu pada tempat yang salah, ya. Maksudnya, apabila melihatkan semua perkara-perkara itu hanya secara zahir, tidak disekalikan dengan kesucian hati, keikhlasan jiwa, dan masih ada rasa ujub ni, maknanya rasa syok sendiri lah. Hebat aku ni, pandai aku ni, itu ujub. Kalau riak dia bercakap pula, kan, aku buat sekian, itu riak. Ujub ni dia tak sebut, ujub ni dia rasa sendiri, kan. Kemudian kalau sombong apa pula? Sombong ni tak boleh kena tegur, itu sombong, kan. Orang tegur je dia melenting, itu sombong lah tu. Dia tak boleh, dia rasa diri dia besar. Sombong dengan ujub ni beza. Sombong ni yang lebih bahaya lagi, kan. Ujub ini lama-lama boleh bawa kepada sombong. Jadi semua itu kamu melihatkan perbuatan-perbuatan kamu itu seolah-olah satu bentuk mendakwah kepada manusia, tetapi akhirnya kamu sekadar nak menunjuk-nunjuk. Nak menunjuk-nunjuk itulah yang menjadikan perbuatan secara zahirnya baik, tetapi itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu membayangkan kamu mendapat pahala yang besar, tetapi sedangkan kamu sedang mengundang kecelakaan. Pahala yang besar kerana apa? Kerana dakwah itu tugas Nabi. Dakwah itu tugas para Nabi, pahala dia besar. Tetapi bila datangnya di situ supaya orang sanjung, adanya di sana kepentingan-kepentingan tertentu yang nak disanjung dan seumpamanya, nak dapat populariti ke apa benda ke, maka di situlah punca-punca kecelakaan, ya, punca-punca kecelakaan. Fatakunu fi ghururin azim. Kalau kat sini disebut lalu maka adalah engkau di dalam terpedaya, kamu terpedaya, tertipu dengan tertipu yang amat besar dan juga kelalaian yang amat teruk, ya. Kalau kat sini amat jahat. Dan ini demi Allah satu musibah yang amat dahsyat bagi orang-orang yang mengerjakan amalan dengan ketiadaan ilmu. Ilmu di sini maksudnya ilmu hati. Inilah musibah dia, apabila seseorang itu hanya berpegang kepada zahir amalan dia, tetapi tidak sentiasa mengkoreksi hatinya, ya. Fadhi'atun
wa hadhihi wallahi musibatun fadhi'ah lil 'amilina min ghairi ilm. Nah, inilah musibah yang bahaya. Seperti yang Allah sebut di dalam surah Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka-mereka ini ada neraka ini, mereka ini segala jasa mereka di dunia itu sia-sia. Dan tetapi mereka merasakan bahawa mereka lah orang yang paling power sekali, mereka lah orang yang paling bijak sekali, orang yang paling banyak buat kerja sekali. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Ya, semuanya itu sia-sia. Itulah bahananya sekiranya kita tidak mempelajari ilmu di dalam ibadah kita. Kemudian beliau menyambung lagi, kemudian serta yang demikian itu sekaliannya bahawasanya ya, bagi segala amalan zahir tergantung dengan perjalanan amalan batin yang membaikinya ataupun membinasakannya. Macam-macam kita sebut tadi, setiap amalan-amalan zahir kita ia tergantung ya. Kalau ini maksudnya tergantung, kalau saya tengok terjemahan lebih tepat, di sana ada keterikatan lain. Maknanya dia bukan sekadar kerana dengan amalan zahir, tapi mesti ada dia punya cebisan-cebisan ataupun dia punya adik-beradik yang perlu disekalikan dari sudut usaha amalan-amalan batin ini. Dan amalan batin itu sama ada ialah yang menentukan dia baik ataupun tidak. Amalan batin itu diterima ataupun tidak. Nah, seperti ikhlas. Seorang itu solat ataupun melakukan kebajikan, sedekah, tolong orang, kalau ikhlas dapat pahala. Kalau riya bukan dapat dosa kan. Nah, itu pula ya. Jadi itu semua adalah nak menunjukkan bahawa kita ini sentiasa disekalikan pada dua sudut itu, sudut zahir dan sudut batin. Riya, ujub, menyebutkan nikmat dan yang lain daripadanya. Maknanya kita menyebut-nyebutkan nikmat itu seolah-olah kita mengungkit. Di sini maksud mengungkitlah dan seumpamanya. Maka barang siapa yang tidak mengetahui akan perjalanan yang batin ini dan cara-cara ia memberi kesannya di dalam segala ibadat yang zahir dan kaifiat memeliharakan daripadanya. Maknanya kalaulah seorang itu tidak ada ilmu terhadap amalan batin ini di dalam perjalanan ibadah yang zahir itu, ya, dah tak tahu kaifiat nak pelihara hati macam mana, memelihara amalannya bagaimana nak dipelihara, maka sedikitlah pula amalan yang zahir yang sejahtera baginya. Hanya apabila dia tidak mengetahui amalan-amalan batin, maka amalan zahir itu akan sedikit, akan kecil nilainya. Di sini kata maka sedikitlah pula amalan yang zahir yang sejahtera baginya, maka kat situ akan luputlah. Bagi saya terjemahannya mungkin lebih tepat ini, kalaulah seorang itu tidak ada ilmu terhadap ibadat hati, amalan hati, maka amalan zahirnya akan tak banyak yang selamat. Begitu ya. Faqallama yaslamu lahu amalul zahir, ya. Tak banyak amalan zahir dia yang selamat. Yang selamat ini yang lulus. Kerana apa? Yang banyaknya tidak lulus, tidak dihadirkan amalan batin di situ yang sahih. Tetapi banyaknya yang tidak lulus. Jadi satu, yang pertama tak banyak yang lulus. Yang kedua, dia akan rugilah banyak ketaatan-ketaatan yang dia buat ya, secara zahir dan batin akan rugi. Bukannya luput semua amalan dia, tidaklah luput. Ya, tidaklah luput zahir dan batinnya. Tetapi kat sini kalau terjemahan lebih tepat,
maka dia akan rugi banyak ketaatan-ketaatan zahir dan batin. Dan tiadalah tinggal di dalam tangannya melainkan kesusahan dan kepenatan. Maka yang tinggal apa? Dia dah penat buat kerja, dah penat beribadah, tapi tak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Yang tinggal penat je lah. Yang tinggal hanyalah penat sahaja. Dan inilah kerugian yang amat nyata. Kenapa rugi? Kerana tidak ada hasil keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terhasil tujuan ibadah itu. Sudah menyembah Allah, sudah beribadah, tetapi hasilnya tidak ada, catatan amalan kosong. Itu adalah satu kerugian yang amat nyata. Dan kerana inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Bahawasanya tidur berdasarkan ilmu, yakni niat kebajikan, terlebih baik daripada sembahyang dalam keadaan jahil. Ini kerana tidur di atas dasar ilmu, dalam arti kata boleh jadi tidur itu untuk berehat supaya dia boleh buat ibadah, dia boleh sekian. Rasulullah SAW kalau terlalu ngantuk, baginda tidur. Kerana baginda SAW tahu kalaulah solat ketika ngantuk itu boleh mengundang lagi kecelakaan, kerana boleh jadi tersasul, boleh jadi apalah kan. Jadi tujuan solat ini untuk mencapai satu bentuk khusyuk. Maksudnya solat tahajud lah. Kalau terbangun terlalu penat, Rasulullah tidak pun terlalu memaksa. Walaupun kita dapat lihat Rasulullah SAW sakit kakinya dan seumpamanya. Ada juga masa-masa Rasulullah kata, ketika aku rasa penat, aku duduk solat duduk. Tak semesti kena berdiri, tapi lepas tu tak boleh buat kerja, buat apa? Sebab itulah di sini, sekiranya sahihlah hadis ini, ya, maksudnya begitu. Maksudnya orang yang berilmu itu tidurnya pun lebih baik daripada solat orang-orang yang jahil. Kerana orang yang jahil ini solatnya tidak atas dasar ilmu. Beliau melihat solat itu hanyalah sekadar pergerakan sahaja. Tapi orang yang berilmu, tidurnya juga adalah ibadah. Seperti mana yang kita dah bincangkan sebelum ini, kisah Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Yang mana ketika mereka malam-malam berbincang pasal fiqh dan seumpamanya, tiba-tiba dah nak masuk waktu subuh, Abu Musa Al-Asy'ari ni kata, Umar, kita berhenti kejap, kita solat, jom kita qiyamulailah sikit kan, masuk subuh ni. Kemudian Umar berkata kepada Abu Musa, wahai Abu Musa, alasna fis salah. Wahai Abu Musa, bukankah kita tengah solat ni? Itu alim. Di sisi Umar berbincang pasal fiqh itu, pasal ilmu itu, itulah solat. Tapi solat bukan solat yang rasmi lah, bukanlah solat yang pergerakan kita takbiratul ihram itu. Tapi solat ini kerana kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di sisi Abu Musa, walaupun Abu Musa juga adalah mujtahid, alim dan seumpamanya, tetapi ilmu Umar itu lebih melangkaui. Dan itulah yang kita nak bina, supaya setiap kehidupan kita ini di bawah kerangka ubudiyah, di bawah kerangka sentiasa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun pagi, pergi kerja, balik rumah, tidur dan seumpamanya, selagi mana kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itu kita dalam ibadah. Kerana kita tidak melihat ibadah itu semata-mata ibadah yang khusus. Di sana ada khusus, iaitu solat, puasa, zakat, itu khusus yang Allah tetapkan. Dan di sana ada yang umum. Umum itulah kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita adalah ibadah. Sebab itu syariah itu bukan sekadar untuk menceritakan mengenai solat, tetapi menceritakan mengenai adab tidur, adab bercakap, adab di atas jalan, adab bermuamalah, tak boleh mengumpat, tak boleh kenakan orang. Itu semua, itulah ibadah. Dan itulah nak memastikan diri kita sentiasa di dalam ubudiyah dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bahawasanya yang beramal dengan ketiadaan ilmu lebih banyak membinasakan daripada yang membaikkan. Ya, orang yang beramal, beribadah tapi tak ada ilmu, lebih banyak dia rosakkan daripada dia memperbaiki satu benda. Dan lagi sabdanya sallallahu alaihi wasallam, innahu
yakni innal ilma yulhamuhu su'ada wa yuhramuhu al-ashqiya. Ya, sesungguhnya ilmu itu diilhamkan bagi orang-orang yang bahagia, maknanya orang-orang yang masuk ke syurga, dan ilmu itu dihalang daripada orang-orang yang celaka. Maknanya orang yang celaka ini orang yang masuk ke neraka. Yang daripada hadis ini maksudnya wallahu alam, bahawasanya salah satu daripada kecelakaan orang-orang yang masuk neraka ini bahawa dia tidak belajar ilmu. Kemudian bila dah tak belajar ilmu, maka celakanya adalah penat dan payah di dalam ibadat, berjalan tak tentu haluan seperti unta yang berlari tidak melihat jalan, maka tiadalah baginya daripada yang demikian itu melainkan kepenatan. Dia dah tak belajar ilmu, tapi dia buat pula. Dah tak belajar satu, dah celaka dah. Kemudian tak buat pula. Orang kata apa? Buat satu amalan tanpa ilmu. Jadi dia hanya mendapat kepenatan sahaja. Maka kami berlindung dengan Allah daripada ilmu yang tiada memberi manfaat dan amalan yang tidak diangkat, maknanya tidak diterima. Kita habiskan sikit sebelum kita masuk yang kedua ini dan kita berhenti. Dan kerana inilah besarnya, maknanya bila dilihat besarnya ibadat batin ini, cakna para ulama, ya, para ulama-ulama dan juga ahli zuhud yang beramal dengan ilmu di sini ilmu batin ini yang dikhususkan antara kebanyakan manusia. Maknanya radhiyallahu anhum ini, mereka ini diberikan satu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, berikan mereka untuk menceburi bidang ini dan mensyarahkan kepada manusia bidang ini. Maka tempat edaran pekerjaan ubudiyah dan peraturan ibadat dan khidmat bagi Allah Rabbul Alamin itu, yakni tiada dapat melainkan ilmu. Menyembah Allah, berkhidmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu mesti dengan ilmu. Beginilah tindikan orang yang mempunyai mata hati dan ahli ta'yid dan taufiq. Dan inilah nazar orang yang mempunyai basirah, ya, mata hati itu basirah. Dia ada basirah, dia ada basar. Basar mata kita nampak ni, fizikal. Basirah mata hati kita. Jadi secara basar kita ibadat zahir, secara basirah di sana ada ibadat batin yang perlu disekalikan. Maka apabila nyatalah bagimu dengan semua ini bahawasanya ketaatan itu tidak terhasil bagi hamba dan tiadalah sejahtera baginya melainkan dengan ilmu, oleh itu lazimilah mendahulukan ilmu daripada segala kelakuan ibadat. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'abidika banu 'abidika banu imaik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.